Senarai penuh Kabinet Muhyiddin. Senarai penuh menteri yang diumumkan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin sebentar tadi. Berikut adalah senarai penuh barisan Kabinet Muhyiddin Yassin. Kita mulakan dengan jawatan Perdana Menteri seperti yang telah diketahui bahawa Muhyiddin Yassin sebagai penyandangnya, manakala Azmin Ali Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Zafrul Tengku Abdul Aziz Menteri Keuangan, Fadila Yusof Menteri Kerja Raya, manakala Ridwan Muhammad Yusof Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi tugas-tugas khas, Taiuddin Hassan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang. Menduduki sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Zulkifli Muhammad Al-Bakri, manakala Maximus Geniti Ongkili Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Tuan Ibrahim Tuan Man Menteri Alam Sekitar, Rina Harun Menteri Wanita dan Keluarga, M. Saravanan Menteri Sumber Manusia, manakala Nuraini Ahmad Menteri Pengajian Tinggi. Manakala Hamzah Zainuddin Menteri Dalam Negeri, Nancy Shukri Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan, Halimah Muhammad Sadiq Menteri Perpaduan Negara, manakala Hisamuddin Nusin Menteri Luar Negeri, Zuraida Kamarudin Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Rizal Merikan Naina Merikan Menteri Belia dan Sukan. Sementara itu, menyandang Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Alexander Nantalinggi, Abdul Latif Ahmad Menteri Pembangunan Luar Bandar, manakala Wan Junaidi Tuanku Jafar Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Seterusnya menyandang jawatan Menteri Pertahanan Ismail Sabri, Razi Muhammad Ejidin Menteri Pendidikan, Mustafa Muhammad yang dikenali sebagai Tokpa Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Wee Ka Siong Menteri Pengangkutan Malaysia, manakala Setiausaha Agung UMNO Anwar Musa menduduki portfolio Menteri Wilayah Persekutuan, Dr. Adam Baba Menteri Kesihatan, manakala Ronald Kiandi Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Saifuddin Abdullah Menteri Komunikasi dan Multimedia. Dan dua senarai menteri yang terakhir adalah Khairi Jamaluddin Menteri Sains Teknologi dan Inovasi, Khairuddin Aman Razali Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi. Sementara itu, teka-teki siapakah yang menduduki sebagai timbalan Perdana Menteri gandingan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Muhyiddin berkata tiada keperluan untuk melantik timbalan Perdana Menteri. Menteri-menteri kanan akan membantu Perdana Menteri menjalankan tugas, termasuk mempengerusikan mesyuarat kabinet ketika ketiadaannya dalam negara. Berkaitan, 4 menteri kanan tiada TPM, CEO CIMB jadi Menteri Keuangan, bekas Mufti Wilayah, Menteri Agama. Dalam perkembangan yang sama, 4 menteri kanan tiada TPM. Dengan pelantikan menteri kanan, tiada keperluan untuk seorang timbalan Perdana Menteri. Buat masa ini, katanya. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin hari ini mengumumkan barisan jemaah menteri bagi Kerajaan Perikatan Nasional yang menubuhkan kerajaan baru susulan keruntuhan kerajaan PH awal bulan ini. Muhyiddin menyifatkannya sebagai kabinet yang berfungsi yang akan berkhidmat secara lebih fokus dan berkesan. Untuk itu, saya akan melantik 4 orang menteri kanan yang akan membantu saya menyelaras hal ehwal kabinet yang berkaitan dengan bidang-bidang ekonomi, keselamatan, pembangunan infrastruktur, serta pendidikan dan sosial. Pelantikan menteri-menteri kanan ini akan membolehkan isu-isu berbangkit antara kementerian dalam bidang-bidang yang saya sebutkan tadi dapat diselaras dengan lebih cekap dan berkesan. Ringkasnya, saya ingin membentuk sebuah kabinet yang benar-benar dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. A cabinet that delivers, katanya lagi. Dengan pelantikan menteri-menteri kanan ini, Muhyiddin berkata, tiada keperluan untuk seorang timbalan Perdana Menteri pada masa ini. Menteri-menteri kanan akan membantu saya menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri, termasuklah mempengerusikan mesyuarat kabinet di waktu ketiadaan saya dalam negara, katanya yang juga Presiden bersatu. Muhyiddin, 72 tahun, mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-8 pada 1 Mac lalu selepas kemelut politik berlarutan selama kira-kira seminggu. Beliau menerima sokongan daripada anggota Parlimen Bersatu, UMNO BN,
PAS dan Gabungan Parti Sarawak GPS. Berikut adalah 4 senarai Menteri Kanan dalam Kabinet Muhyiddin. Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Azmin Ali. Timbalan Menteri, Lim Ban Hong akan dilantik sebagai senator. Manakala Menteri Pertahanan, Ismail Sabri Yaakob. Timbalan Menteri, Iqmal Isham Abdul Aziz. Menteri Kerja Raya Padilla Yusof. Timbalan Menteri, Syahrudin bin Muhammad Saleh. Manakala Menteri Pendidikan Muhammad Razi Muhammad Jidin, Timbalan Menteri 1, Dr. Mang Hang Son akan dilantik sebagai senator. Timbalan Menteri 2, Muslimin Yahya. Kita beralih ke perkembangan berita yang lain. Sulaiman Muhammad Ali angkat sumpah Ketua Menteri Melaka. Anggota Dewan Undangan Negeri Adun Lendu Sulaiman Muhammad Ali mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka yang baharu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lendu Sulaiman Muhammad Ali daripada Barisan Nasional BN hari ini diisytiharkan sebagai Ketua Menteri Melaka yang baru oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Hasim Hassan. Sulaiman 54 yang juga Setiausaha Badan Perhubungan UMNO Melaka menjadi Ketua Menteri Melaka ke-12 menggantikan Adli Zahari yang dilantik Ketua Menteri Melaka ke-11 pada 11 Mei 2018. Pengisytiharan pelantikan itu dibuat Hasim pada istiadat pengeruniaan surat cara pelantikan dan angkat sumpah jawatan taat setia serta sumpah simpan rahsia Ketua Menteri Melaka ke-12 dihadiri yang di-Pertuan Negeri Melaka Tun Dr. Muhammad Khalil Yaakob. Istiadat itu berlangsung di Dewan Seri Utama pejabat yang di-Pertuan Negeri Melaka di Air Keroh, Melaka. Pada 2 Mac lepas dilaporkan Muhammad Khalil mendapat representasi bahawa Adli tidak lagi mendapat kepercayaan sebilangan besar Adun Melaka sebagai Ketua Menteri Melaka. Sehubungan itu Muhammad Khalil melantik seorang Adun sebagai Ketua Menteri yang baru. Sumber dari bernama. Kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir. Menteri Besar sokong PN, PH tumbang di Perak. Bersatu UMNO dan PAS disokong oleh 4 Adun bersatu termasuk Menteri Besar sendiri. Dikemas kini dengan komen Menteri Besar berkaitan kedudukannya. Kerajaan Pakatan Harapan PH tumbang di Perak apabila Perikatan Nasional PN kini mempunyai 32 kerusi bagi membentuk kerajaan negeri yang baru. Menteri Besar Perak Ahmad Faizal Azumu berkata, PN akan memohon perkenaan untuk menghadap Sultan Perak bagi memaklumkan perkara itu. Saya dengan ini ingin memaklumkan kepimpinan bersatu UMNO dan PAS Perak telah mencapai persetujuan untuk bentuk gabungan baru. Gabungan ini melibatkan 4 Adun daripada bersatu, iaitu saya sebagai Adun Cenderiang dan Adun Sungai Manik, Zainul Fadzi, serta 2 lagi Adun yang telah menyertai bersatu, iaitu Adun Kuala Kerau, Abdul Yunus Jamhari dan Adun Tualang Sekah, Norli Ashilin Muhammad Razi. Gabungan ini turut melibatkan kesemua 25 Adun daripada UMNO dan 3 Adun daripada PAS. Dengan gabungan ketiga-tiga parti ini, maka PN Negeri Perak dapat menubuhkan kerajaan Negeri Perak yang baru dengan jumlah majoriti 32 ahli Dewan Negeri, katanya dalam satu sidang media khas di Ipoh hari ini. Berikut adalah kedudukan terkini Dewan Undangan Negeri Perak. Parti UMNO 25 kerusi, Parti Bersatu 4 kerusi, Parti PAS 3 kerusi, Parti DAP 18 kerusi, manakala Amanah 6 kerusi, PKR 3 kerusi menjadi jumlah 59 kerusi. Hadir sama pengerusi UMNO Perak Sarani Muhammad dan Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria. Perak menjadi negeri ketiga jatuh ke tangan PN selepas Johor dan Melaka. PN terbentuk selepas bersatu pimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin bertindak keluar PH sehingga mengakibatkan kejatuhan kerajaan pusat. Keputusan bersatu meninggalkan PH disusuli dengan tindakan bekas Timbalan Presiden PKR Mohammed Azmin Ali bersama 10 anggota parlimen yang lain turut keluar parti dan menyertai bersatu. Situasi itu membawa kepada krisis politik yang menyaksikan Dr. Mahathir Mohamad melepaskan jawatan selaku Perdana Menteri ke-7. Pada 1 Mac lalu, Muhyiddin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri dan membentuk PN dengan sokongan UMNO PAS GPS. Dalam pada itu Faizal berkata,
Beliau yakin gabungan ini mampu membentuk kerajaan yang kuat dan stabil untuk berkhidmat kepada rakyat. Pada sidang media itu, Faizal turut mengambil kesempatan merakamkan penghargaan kepada Alun PH yang sebelum ini memberi kerjasama kepadanya sebagai Menteri Besar. Ditanya mengenai kedudukannya sebagai Menteri Besar Perak, Faizal berkata beliau masih lagi memegang jawatan itu sehingga kerajaan baru dibentuk. Hari ini saya masih Menteri Besar Perak. Ketiga-tiga parti, ketiga-tiga kepimpinan sepakat untuk sembah senarai nama calon Menteri Besar parti masing-masing kepada Sultan Perak. Jika diperkenan, calon tersebut hendaklah angkat sumpah sebagai Menteri Besar dan menubuhkan exco kerajaan negeri baru, katanya lagi. Sementara itu, Sarani berkata ketiga-tiga parti telah bersetuju bahawa hak untuk melantik Menteri Besar adalah bidang kuasa Sultan. Katanya mereka berpegang teguh dan menerima keputusan Sultan untuk memilih Menteri Besar berdasarkan kepada senarai yang dipersembahkan. Kita berpegang teguh hak melantik Menteri Besar adalah hak Sultan Perak. Kita serah nama pada Sultan. InsyaAllah Sultan pilih mengikut kuasa baginda. Siapa sahaja yang dipilih, dia bukan Menteri Besar UMNO, Menteri Besar PAS, Menteri Besar Bersatu, tapi Menteri Besar Kerajaan Perak, katanya. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda mendengar video ini sehingga ke penghujungnya. Untuk teruskan bentuk sokongan anda, sila kongsikan video ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Dan jika anda mempunyai sebarang komen, sila tinggalkan pada ruangan komen di bawah. Pastikan komen anda secara beretika lagi berhema untuk menjaga sensitiviti kaum lain serta perasaan orang lain. Terima kasih.